Mesej saya boleh share lah nota-nota yang saya ada terus saya mudah untuk faham chart. Lepas tu apa yang saya nak share banyak adalah lebih kurang macam apa ni, yang penting adalah saya mengharap supaya tujuan saya buat singgah saham punya group tu supaya semua member dalam tu pertama dia boleh screen sendiri counter saham dekat BSS tu. Biasanya dalam counter saham tu lebih kurang 900. Jadi kalau kita buang yang mana non syariah dan syariah mungkin kurang dari itu. Hello? Bang, suara tak jelas bang. Suara tak jelas? Dia ada bunyi macam bunyi noise. Bunyi macam mana? Macam bunyi orang buka kopok bang. Ya, saya try cabut sebab sekarang saya guna headset. Sekejap saya try cabut headset nanti kalau bagi feedback. Okey, sekejap. Okey. Hello? Boleh dengar tak? Ni okey. Ni okey? Lebih baik. Macam mana? Ini okey, jelas. Okey, kalau tu jelas. saya cabut headset. Sebab saya tadi saya guna headset sekejap. Okey. Okey, sorry kalau ada tadi terputus. Okey, tadi macam saya cakap lah, sorry terputus tadi. Tadi semua sekarang malam ni saya cuma share cara nak screen counter sebab saya rasa untuk TA tu mungkin kita boleh bincang kemudian ataupun mungkin dah ramai yang tahu tu. Sebab antara tujuan saya set up group singgah saham ni bukan apa, supaya kita mungkin dah sebulan ke 2 bulan lepas tu kita boleh masing-masing boleh propose idea lah, trading idea. Maksudnya hari ni boleh bagi 2 saham, 2 counter ataupun 3 counter. At least kita boleh screen sendiri. Kita tak mengharap kalau ada yang mana join buy call punya group yang berbayar tu apa, boleh join bagi saya, tak kisah. Tapi bila apa-apa yang orang bagi buy call tu kita boleh faham macam mana nak filter betul tak buy call dia orang bagi. Kadang-kadang ada buy call tu dia orang filter by system. You tahulah sistem ni ada sometimes okey, sometimes ada make mistake ya, macam manusia juga kan. Okey, saya proceed ya. Okey. Ini antara chart pattern yang biasa kita pernah tengok rasanya kot. Yang banyak ascending, descending semua tu. Actually kalau kita tengok daripada chart-chart ni adalah kita nak tengok counter breakout dalam daripada ada berapa ni? Ada 12 jenis chart ni, chart pattern ni. Ni kebanyakan adalah untuk teknik breakout. Sebab saya punya style, saya suka beli counter yang ada potential untuk breakout. Contohnya breakout 52 minggu, breakout 20 hari, breakout downtrend line ataupun breakout all time high. Tujuan saya beli counter yang breakout tu sebab dia punya speed tu dia lain sikit banding kalau kita beli counter yang BOD ke apa yang buy on dip tu, maksudnya lambat sikit lah. Depend pada member. Kalau suka beli counter yang buy on dip, proceed je. Sebab saya memang suka beli yang sekejap je, intraday ke apa macam tu. Yang ni faham chart ni saya tak explain apa, rasanya semua dah tahu. Siapa tak tahu boleh tanya lah kemudian. Okay, second saya pergi. Okay, ini kita kita panggil SOP lah. SOP sebelum kita beli apa-apa counter, actually kita tengok market tu. Maksudnya kita tengok sama ada dia jenis, penting kita tengok trend. Dalam saham ni trend memang penting lah. Sebab apa trend penting, macam ni lah, kalau kita nak pergi sesuatu tempat, kita kalau boleh jangan melawan arus lah. Kalau kita berenang kat sungai pun, kalau kita melawan arus memang penat lah, lama-lama kita lemas. Jadi apa yang penting kita follow dia punya wave ataupun dalam saham ni dipanggil trend lah. Okay, first kita tengok daripada chart, kita tengok pada hari tu counter tu apa dia punya trend dia, bullish ke, sideways ke, bearish ke. Okay, lepas tu apa next step kita check. Okay, harga tu dalam kalkulasi kita ambil for example satu bullish, kita check harga tu dia duduk kat mana, duduk kat support tak. Kalau tak duduk kat support, jangan beli. Sebab apa? Support ni kita actually
senang cerita dia harga yang selamat lah, senang selamat. Kita tak beli harga yang awang-awang ataupun tengah-tengah terbang tu macam tu, sebab potensial dia untuk dia jatuh tu besar. Jadi apa-apa counter bullish ke, bearish ke, sideways ke, tengok cari support. Sama ada banyak teknik cari support ni. Ada setengah orang tengok pada MA line ataupun SMA line ataupun EMA, exponential moving average line, ataupun simple moving average line, ataupun boleh juga guna naked chart. Kalau mahir naked chart, proceed je. Naked chart actually the best lah, sebab kita boleh tengok live support dengan resistance. Okey. Okey tak suara Boleh dengar kan? Boleh bang. Boleh, clear. Jelas. Okey Okey, bila let's say kita dah jumpa lah counter apa-apa pun, dah jumpa dah support. Okey, kalau yes, kita proceed. Kita nak buy dekat harga support lah. Kalau boleh, beli kat harga support lah, sebab kita akan rasa selamat sikit lah. Lepas tu kalau dia tak, kalau harga tu tak duduk di support, jangan beli. Kita cari counter lain. Ataupun kita tunggu, monitor je sehingga dia duduk kat support. Okey Okey. Satu, actually macam saham ni actually ada dua. Ada setengah investing, dalam trading. Macam kita ni, bukan kita lah, macam saya ni jenis trading. Maksudnya, beli hari ni, kalau boleh beli pagi mungkin petang nak jual, ataupun 2 hari nak jual. Itu kita consider trading lah. Kalau investing ni mungkin kita beli, contohnya kita beli saham Maxis ke, kita beli awal tahun. 3 tahun kita target, nak 50% ke apa, itu investor lah. Sebab tu bila ia nak investing ni, kita perlu company yang fundamental very strong lah. Macam pagi, bila semalam lah, member kita nama Ajib. Ajib ada share satu template lah, very good lah. Thank you Ajib lah. Jadi dalam tu kita masing-masing boleh try digest. Maksudnya tu secara instant lah untuk check FA suatu counter. Jadi bila nak invest ataupun nak trading counter yang FA very strong, bagus lah. Jadi dia benda tu macam kita confident sikit lah. Okey, kebanyakan masing-masing ada yang guna tu tak? M Plus ke, UOB ke, Maybank ke? Sebab ini yang saya nak share ni, platform yang guna, dipanggil apa? Excel Force. Excel Force Sdn Bhd lah. Dia guna software macam contoh yang guna platform Excel Force ni, contohnya UOB. Yang saya tahulah, UOB, Kenanga, Maybank, Alliance, M Plus. RSB saya guna lain kan? RSB lain sikit lah. RSB tak ni M Plus. Lebih pada M Plus dengan tu itu. Sebelum ni memang saya guna Alliance, tapi sekarang saya dah slowly nak tutup Alliance, nak proceed, nak fokus dekat UOB dengan M Plus, sebab saya tengok dia punya features tu bagus lah actually. Sebab banding dengan Alliance ni, macam di company dia kedekut. Saya pernah bukan komplain, bagi cadangan dekat dia punya HQ supaya buat macam M Plus ada stop loss tu. Tapi dia orang stay macam reluctant lah, tak nak buat lah. Dia bukan stop loss ni penting bukan apa, sebab kadang-kadang kalau full time trader tu tak ada masalah, boleh fokus duduk depan monitor tu dalam 8 jam sehari. Tapi stop loss tu dia penting kepada trader part time macam saya lah. Kadang-kadang kita lepas nak beli beli satu counter pukul 9.30 tu nak pergi pasar dah, nak beli sayur ke, nak beli ikan, kadang-kadang kita bimbang jugalah, duit kita dah invest dalam satu counter, kita bimbang kat nanti jatuh sudden drop ke, kita tak boleh nak control kita punya tu. Okey, jadi sekarang yang ini setup yang mana saya guna. Okey, saya tunjuk lah. Saya tunjuk dekat live apa ni? Live platform ni slide ya. Nampak tak ni? M Plus punya platform. Nampak tak ni? Saya nak tanya tu, takut tak nampak ke? Nampak bang. Nampak? Okey. Nampak. Okey. Macam saya cakap tadi, UOB, Kenanga tak tahu boleh customize tak kita punya setup. Macam UOB, M Plus boleh customize. Maksudnya customize macam ni, kalau mungkin sebelum ni
sebelum ni apa yang contoh yang biasa kalau kita mula-mula install kita akan nampak macam ni je. Sorry. Mana? Okey. Sorry. Kalau kita mula-mula buka ataupun kita tak customize, actually kita akan nampak ni je. Apa ni? Stock satu screen yang besar ni je, betul tak? Maksudnya kita boleh nampak senarai harga je ni dalam satu screen monitor ni. Jadi cadangan saya lah, tak kisah nak follow ke tak follow ke apa, sebab actually bila kita buat monitor lebih kurang macam ni, kita senang nampak tau. Kita senang nampak pergerakan mana-mana counter. Contohnya saya selalu buat lah, kita boleh, contohnya kita ada setiap hari kita ada list watch list masing-masing letak sini. Lepas tu kita boleh tengok. Cara setting dia senang je. Nanti katakan kita punya screen tu maksudnya yang ni tak ada, contohnya technical analysis tak ada. Lepas tu yang ni bawah ni, yang belah kiri bawah sekali panggil market depth tak ada. Cuma kita ada yang ni je. Ada yang dia panggil stock list lah. Kalau yang ni cara dia abang semua boleh pergi kat sini. Kat atas tu nampak tak? Change view layout. Okey. Okey, contoh macam ni lah. Kalau kita muka mula-mula dia akan duduk macam ni, mula-mula dia keluar, betul tak? Kita keluar macam ni. Jadi kita nak ubah dia, kita pilih je. Pilih pergi layout ni, pergi layout B. Okey. Layout B actually dia ada keluar yang ni dengan ni. Okay. Bila keluar B ni, lepas tu kita boleh tukar setup dia. Kita boleh pilih. Contoh yang ni sekarang saya pilih yang kiri ni. Cara dia boleh pilih yang ni. Kita nak fast code ke, technical analysis ke, mini ranking, pilih je fast code ataupun mini ranking, lepas tu dia akan berubah kat sini. Kalau macam ni yang ini saya letak technical analysis. Bila technical analysis dia keluar technical analysis, kalau kita tukar mini ranking, dia akan keluar mini ranking. Atau kita switch ke market track monitor, dia akan keluar market track monitor. Market track monitor ni dia maksudnya dia akan dia akan bergerak stok yang kita pilih. Kita set kat sini berapa ratus lot baru appear dekat monitor. Tapi ini dia tak ada lah. Dia biasa dia akan keluar bila bila live market lah. Bila live market dia akan bergerak. Maksudnya kalau apa-apa counter bergerak, ada belian ataupun transaction jual atau beli di atas daripada 500 lot, dia akan appear sini. Jadi okey. Jadi saya balik pada yang tadi yang technical analysis. Okey. Okey, kalau saya terang satu-satu sebab apa saya buat setup macam ni, masuk kat sini ni kau tengok tak, yang atas ni year high ni actually harga 52 minggu. TO ni harga dia predict untuk opening ni, previous close ni harga dia tutup petang tu. Open high low biasa, changes ni harga berubah last semua. VWAP ni kalau you try Google ke apa, saya tak sempat nak tunjuk. Dia penting lah untuk orang long term ataupun biasanya company, bukan company, maksudnya macam institusi, dia refer pada VWAP atau volume weightage average price, rasanya lebih kurang macam tu lah. Sebab macam kita trader, kita nak cari value harga tu lebih tinggi daripada VWAP. Tapi kalau investor long term, dia beli VWAP ni rendah daripada harga price, rendah tinggi daripada current price. Ni transaction counter tu lah, total. Ni buy rate. Okey. Jadi apa-apa dekat sini kita boleh customize, kita pilih kat sini. Ni ada logo ni, customize column. Okey, customize column ni boleh pilih, masing-masing boleh pilih kat sini. Macam-macam ada. Nak letak apa-apa, nanti bila kita pilih currency ke contohnya, okey, price info, kita boleh pilih price info ke apa-apa. Bila kita pilih, kita ambil add ataupun delete. Lepas tu, lepas apa yang kita customize tu, dia akan appear ke atas ni. Nampak tak? Style saya buat macam ni bukan apa, senang. Sebab saya punya, apa yang saya belajar, satu counter tu bagus bila transaction ni 100
unit 100 unit transaction ke atas. Dan juga buy rate dia 60% ke atas. Sebab tu dia bila nampak 60 70 baru saya monitor lah counter tu. Sebab tu saya set up ni tak macam sikit je lah info dia. Maksudnya yang penting bagi saya transaction buy rate. Okey. Okey, nampak ni bahagian setup lah. Ni setup sebab setup ni ada banyak ada 6 window. Ni window 1 saya setup macam ni. Okey, window 2 saya buat macam ni. Ni setup ni sebenarnya macam saya beritahu tadi kita boleh pilih base pada layout ni A, B, C, D, lepas tu kita play around lah. Okey, ni counter ni market trade monitor belah kanan ni actually macam saya beritahu tadi dia akan bergerak bila ada transaction 500 lot ke atas counter mana kita pilih. Contohlah kalau kita ada list apa-apa, contohnya break apa-apa list kat sini, kita tick je mana kita nak supaya dia monitor counter daripada kita punya list, ataupun kita boleh juga klik all stock. Maksudnya semua dia ambil random lah. Bukan random, maksudnya dia ambil counter yang mana belian 500 ke atas. Kita boleh juga ubah supaya 200 ikut keselesaan masing-masing lah. Okey. Jadi bila let's say ada counter ni, counter red tone kat sini, kita klik, lepas tu dia akan appear, automatic dia akan appear kat sini. Dekat chart ni. Kat sini ini yang panggil market depth. Mungkin ada tadi ada bila petang bila ada orang tanya apa tu market depth. Ni market depth dekat Fastbook ni. Market depth ni apa kita di market depth ni dia nak bagi tahu kat kita lah berapa orang beratur, buyer dan juga seller. Nanti lepas ni saya explain tentang detail, cuma saya nak explain tentang layout. Lepas tu yang ketiga saya set up macam ni lah. Yang ni boleh ambil layout O. Bila O dia akan keluar macam ni. Maksudnya sekali tengok kita boleh tengok indeks apa yang nampak hijau. Contohnya indeks ni apa ni? KLCE, teknologi, construction ke apa, kita boleh tengok itu. Okey tak setakat ni bahagian setup. Okey. Okey ni bahagian setup. Okey dah lepas lah. Lebih kurang nanti kita tengok balik. Okey, ni bahagian setup. Okey, sorry saya terlepas satu benda. Contoh macam tadi. Okey, ni itu setup tadi. Yang tu tak API. Okey, sekarang katakan kita ambil lah satu counter, kita double klik je. Ni M+. Okey. Macam mungkin ramai dah familiar dengan M+ di OB. Okey, selain tu kita boleh tengok lah bila kita pilih satu stok, kita boleh kita right click. Right click ni bagus lah, macam UOB dia guna dia tak panggil M+ with slide, dia guna UOB chart Gini. Tapi M+ dengan M+ with slide. Macam with slide ni dia macam dia apa ni? Nanti saya terbuka with slide ni. Masing-masing mungkin dah familiar, sebab saya pun baru lagi M+ ni. Bagus lah maksudnya feature macam ni bagus. Maksudnya kita boleh set alert ni. Macam UOB dia bagi satu hari, M+ dia ada bagi setengah jam dengan daily. Kat alert ni kita boleh setting lah sendiri masing-masing ikut apa style masing-masing. Nak monitor masa bullish ke, market crossover ke, benda boleh pilih macam ni. Lepas tu boleh set lah harga berapa. Contoh RM2. Lepas tu dia akan keluar lah notification kat sini. Bila kita klik je, dia klik ni dia akan keluar lah ikut chart ni. Tak apa, yang ni saya tak nak tunjuk ni. Okey, cuma saya nak tunjuk ni. Yang ni biasa sekarang saya share ticker chart yang besar tu. Okey, contoh kita ambil masing. Tak payah kita ambil counter ni lah. Baru ni apa? ACME. Kita ambil SME ni. Kita right click je. Kita ambil right click. Kita ambil ni trade detail. Okey, nampak trade detail. Okey, kita nampak ni view ni. View ni dia tak ada dalam slide 6 slide tadi. 9 window ni. Ni kita klik manually setiap counter yang kita pilih. Ni bagus juga ni monitor macam ni, sebab daripada sini single counter kita boleh tengok pergerakan harga dia. Macam-macam kita boleh study, kita boleh tengok
Okey, dia punya volume kebiasaannya pukul berapa? Macam saya selalu beritahu lah. Okey, kita biasa kalau kita tengok ni, bila kita gerakkan kita punya mouse dekat ticker chart yang hijau ni punya ticker chart. Ticker chart ni kita boleh tahu. Okey, sekarang pukul 9.07 minit dia punya volume dah start spike. Kita boleh tengok. Lepas tu okey, saya selalu beritahu kan, okey, pukul 3 kadang-kadang pukul 2.30 tengok. Cuba kita tengok graf ni kita boleh nampak dah. Pukul 2.30. Itu salah satu cara nak tengok trade detail lah, chart trade detail. Okey. Yang ni kita fokus kemudian. Okey, kita ni. Okey, yang bahagian chart apa ni? Setup dah okey. Sekarang saya terang pergi dekat okey, yang ni. Ni screening kriteria untuk counter. Yang biasa orang guna ayat apa, counter ringan ke, counter berat ke, ni kriteria ni lebih kurang. Jadi maksudnya kita buat nanti masing-masing boleh buat lah, masing-masing ikut lah. Ada setengah orang nak beli company yang capital besar, capital lebih biasa ni. Masing-masing tahu tak kat mana nak tengok market capital ni? Tahu kan? Ada tahu kan? Tahu okey eh. Lain tak tahu. Sekejap saya Tunjuk sikit. sekejap saya share. Dia sama ada market capital. Okey. Sama ada nak ikut biasalah, ada orang suka KLSE. Okey, cuba kita tengok siapa Parlo. Okey. Nampak tak? Dia tengok kat sini lah. Dia ada market cap dia. Nampak tak? Market capital dia. Nampak tak ni? Parlo. Ni market capital dia lebih kurang 176 juta. Ni satu cara nak tengok lah. Dekat trading view pun ada. Nampak lah? Okey. Okey, jadi sekarang dalam suara tak ada. Tak ada suara. Tergelam timur dah suara ni. Tak ada dah, suara cikgu hilang terus sudah ni. Cikgu disconnected ke? Assalamualaikum. Sorry terputus. Sorry. Hello. Assalamualaikum. Ya. Sorry. Dengar. Internet saya terlanggar kabel internet connection ni. Okey. Okey. Tadi sampai kat mana? Dekat ni pemilihan counter kan?
Betul. Tentang market cap tadi. Okey, market cap. Okey, market cap kita macam itulah. Macam style saya concentrate counter yang medium cap dengan small cap. Lepas tu kedua kita perlu monitor dia punya total share yang dia issue. Yang paling ideal antara 200 juta hingga 900 juta lah. Lepas tu floating share ni penting bukan apa. Low risk dengan high risk. Low risk ni maksudnya insider ataupun institusi fund, contohnya KWSP ke apa ke, dia orang ni insider dengan institusi fund ni dia hold share tu lebih 60%. Maksudnya 60% ke atas lah. Baguslah company tu bukan apa. Bila dia orang confident company dia orang ataupun funder ni confident, dia orang akan belilah counter. Jadi at the same time kalau boleh elakkanlah company yang mana floating share dia lebih daripada 80 floating share dia maksudnya gini, high risk ni bila share dengan insider ataupun institusi fund ni 20% je, maksudnya sikit. Ini bahaya sebab kita boleh tengok bahawa bila floating share ni terlalu banyak, dia untuk bergerak ni payah. Contohnya paling mudah kita tengok counter PHB, Sapura Energy, boleh tengok. Lepas ni boleh tengok counter macam tu. Kita boleh tengok dia punya movement dia memang slow sebab floating ni terlalu banyak. Berapa bilion rasanya kalau Sapura tu. Boleh cuba tengok nanti lepas ni. Ideal lu apa you? Idea dia kita kalau boleh macam style saya idea apa tu? Floating ke apa? Ideal berapa range dia, berapa persen? Dia range dia elok kita ambil yang 60 yang low risk ni. Low risk ni maksudnya kita ambil yang floating tu dalam 30% 40%. Floating. Okey nanti saya share trading view untuk screening untuk floating. Yang ada itu hari saya ada share counter ringan lepung. Ringan lepung ni dalam selain Terengganu ringan lah. Okey macam ni, macam saya share tadi, macam saya suka trading company counter yang breakout. Breakout ni maksudnya dia 50 minggu, 20 hari ataupun cross 5 cross 20 MA ataupun oversold tu. Ini 5 cross 20 ni dengan oversold ni kira consider dipanggil BOD lah, buy on dip, maksudnya dia betul-betul rest atas support lah. Okey sekarang kita try pergi cara nak screen counter dekat guna trading view. Rasanya semua dah ada tu, free trading view ataupun berbayar kan. Dah ada familiar kan. Okey saya try buka saya punya trading view sekejap . Okey. Nampak trading view ni? Apa? Okey nampak okey. Sebenarnya saya share dia punya ni saya apa yang saya setting untuk counter ringan lah macam tadi. Base pada yang market cap, floating share dengan issue share tu. Daripada situ saya setting kat sini. Maksudnya market cap saya buat range antara berapa ni? 50 juta hingga 1 bilion. Lepas tu share float antara 40 hingga 450. Ini base pada persen masing-masing lah. Maksud saya sebab saya buat total share tu antara 200 juta hingga 900 juta. Jadi kita boleh play around lah. Floating share tu saya ambil dalam floating share tu lebih kurang 20% hingga 50%. Maksudnya 20% daripada 200 juta ni dengan lebih kurang 50% daripada 900 juta. That's why dia dapat 40. Lebih kurang macam tu lah, 40 hingga 450 untuk float share. Lepas tu contohnya macam ni je. Bila dah setting dah ni, saya cadangan saya kalau nak guna cari counter yang ringan macam tadi lah.
Penting simpan tu. Apa-apa setting screen ni simpan. Kita buat satu sebagai main lah. Macam saya guna ayat Terengganu ni lah. Ringan lepung saya letak tu. Saya letak tu dia akan keluar macam ni. Jadi dalam ni lebih kurang dia akan keluar lebih kurang berapa ni? 100 ada ni. 276 counter. Itu sebelum kita filter lagi. Maksudnya kita boleh filter lagi lepas tu. Kan ni secara basic lah maksud saya basic. Okey Okey, lepas kita dah dapat list counter ikut kita punya setup. Tapi kalau nak cari counter-counter yang FA bagus, dia cara dia lain tau. Nanti saya share, ada setting dia lain. Ini cara screener untuk cari counter-counter yang ringan. Maksudnya market cap medium hingga small, total share ideal dan juga dia floating dia low risk. Tu maksudnya yang saya share tadi lah. Okey, yang ketiga, lepas tu apa yang indikator yang biasa saya guna, ini je saya guna. 7 EMA, 21 EMA, 50 EMA, 200, market ni saya tak guna default, saya ubah. 18 ni dia panggil long, 3 ni fast, 4 ni signal. Sebab saya adjust sendiri bila saya buat backtest, bila saya guna setting ni dia early detection untuk golden cross tu awal sebelum dia confirm. Yang ni saya guna stock RSI. Tu ni smart money lah. Smart money ni ikut lah. Nak guna pun boleh, tak nak guna pun boleh, tak ada halnya. Okey Jadi sekarang kita pergi dekat chart. Ni sekarang apa indikator yang saya biasa guna. Lepas tu sekarang saya tunjuk. Ini list daripada macam saya kata dia untuk market idea bla bla. Jadi katalah sekarang kita nak screen, saya tunjuk di sini sekarang kita dah ada satu mother ataupun yang main punya list setting. Sekarang macam saya nak guna untuk cari counter daripada list ni untuk cari yang 52 minggu week high. Maksudnya untuk breakout 52 minggu. Jadi cara dia senang je. Pergi kat sini. Kalau malas nak scroll out, cari je, tarik je 52. Atas ni 52. Dia akan keluar 52 week high, 52 week low. Kita klik je 52 week high. Lepas tu simpan. Lepas tu kita boleh simpan. Contoh. CS lepung 52 tinggi, harga tinggi. Contohlah apa-apalah. Ikut atas masa saya ikut harga tinggi. 52 tinggi, kita pun save. Apa-apa penting save. Sorry nak beritahu. Yang atas ni, yang last chain bla 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 ni actually senang je. Cara dia boleh ubah sendiri. Cara ubah dia macam mana ni kot. Kita boleh customize kat sini. Kalau pergi ke belah kanan, dia ada 3 titik belah kanan tu. Boleh pilih ni apa yang kita masing-masing member nak supaya ada list kat situ. List kat situ boleh pilih masing-masing, lepas tu letak. Yang penting bila dah set up customize, simpan kat sini. Save column S apa-apa, tulis je cari makan ke, macam saya tulis cari makan je. Jadi sini kita boleh tengok, nampak tak? Contohnya Wegman ni kita boleh tengok last dia harga berapa, changes dia berapa, rating dia macam mana, volume dia berapa, sektor semua. Yang penting ni kita tengok market cap macam as per kita punya range lah. Market float, market share issue. Dia kalau sebab apa teori dia, kalau float ni kecil, lepas tu share issue ni lebih kurang 500, kita tengok nampak ni sehat lah. Maksudnya orang nak jual, nak beli tu senang, tak terlalu berat. 100 juta je. Lepas tu yang ni tak ada apa, semua WWAP ke apa-apa nak tu boleh customize tu. Yang kedua, katakan kita dah ada harga ringan ni, kita nak set up alert. Buat je, klik je alert ni. Sampai biasa normally dia bagi kita sebulan lah untuk alert tu. Kita buat pop up ni, kita buat enable. Jadi bila live market nanti, kita buka je dia akan appear, dia akan keluar notification. Setting kita tu yang 50 minggu untuk ni dia pun akan keluar, dia akan keluar list.
kecuali dekat notification kita boleh buka. Kita boleh tengok betul tak carry. Okey ya. Jadi yang ni settle bahagian screener. Okey, kita tengok chart. Okey. Ni lebih kurang chart ni yang biasa saya guna, macam saya beritahu tadi, indikator yang biasa saya guna ni 7 MA, 7, 21, 50, 200 semua sekali. Jadi daripada chart ni okey, macam ni masing-masing yang boleh. Okey, kalau yang free macam saya ni memang free. Dia panggil apa ni, TradingView Pro boleh free, tapi syarat dia kita terlalu kena post idea 7 idea setiap minggu. Saya boleh free lah, tak ada halnya. Rasanya ada lagi promosi tu. Try utilize lah. Okey ya. Jadi kalau kita guna yang free, dia bagi indikator free untuk satu counter tu, satu chart ni ada 3 je. Jadi cara dia masing-masing boleh try cari dekat sini. Dekat indikator ni, cari sini macam-macam yang, kalau boleh cari yang combine. Macam saya guna ni, for MA ni apa? For MA ni kita boleh combine. Kita masuk satu, kita boleh adjust lah trigger line berapa, so boleh setting belaka 50 semua sekali. Lepas tu ni market yang saya beritahu tu, yang kat sini saya ubah. Length fast saya ubah 3, slow saya ubah 18, signal saya tukar 8. 4. Ni stop RSI semua sekali. Okey ya. Okey, sekejap saya tunjuk satu counter. Okey, setakat ni okey tak? Okay, ada apa nak tanya? Saya okey. Saya okey. Yo. Encik Zul ada buat rekod ke? Rekod minta maaf sebab saya guna Microsoft Teams ni, dia tadi saya tu cuba guna Microsoft Teams nak cuba rekod, saya try test dengan komputer wife saya. Tak dapat sebab saya bukan jenis yang subscribe tu. Kalau subscribe tu rasanya kita boleh rekod. Saya yang jenis free, jadi sama juga tadi saya cuba dekat Google Meet pun tak dapat rekod. Dia nak rekod tu semuanya perlu subscribe buat macam ni. Tapi tak apa, kalau ada apa-apa nanti slide ni nanti insya-Allah nanti saya akan share untuk member lah. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kemudian, tak apa. Sebelum saya share tu better saya explain tu apa yang slide ni. Saya kan nanti kalau saya share kan ada tak faham tu, jadi better saya explain dulu. Nanti boleh tengok slide tu. Okey yang tu. Okey, boleh proceed. Okey, yang chart tu lebih kurang sama. Okey, sebelum tu okeylah katalah kita itu apa ni? Cara screening lah yang saya biasa buat. Penting. Yang salam tu. Cikgu nak tanya Ya. Yang carta semua ni sebab saya cuma ada RHB punya ni lah. Okey. Online. Okey. RHB ada tak yang segala yang komplit macam yang cikgu punya ni? Rasanya ada. Itu hari Wan Zahari dia pernah guna RHB. Rasanya RHB kita tak boleh customize macam tu. Sebab banyak RHB detail yang tak berapa ni lah, tak berapa clear dekat RHB tu. Betul. So, actually saya pun ada akaun RHB berapa bulan, sebulan lepas baru buka, tapi tak pernah trade lagi sebab saya tengok saya buka RHB tu sebab tertarik dengan stop loss punya features tu. Lepas tu tengok M+ lebih dengan UOB lebih bagus, saya tak guna. Saya guna M+ dengan UOB lagi lah. Tapi rasanya macam ni cadangan saya lah, bukan nak tu. Alang-alang ada kemudahan ataupun sekarang dah murah promosi untuk buka CDS tu. Buka je satu, M+ ke UOB ke yang maksudnya friendly user pada kita lah. Buat apa kita bayar mahal tapi kita pun tak faham nak guna, payah, susah juga. Kalau macam tu, kalau untuk cadangan saya abang tu buat online ke mana-mana, iSaham ke apa ke. iSaham tu saya bukan recommend apa, bagus dia bila kita under dia, kita boleh guna lagi dia punya
screener dalam premium member dia. Okey, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Boleh tak adanya. Boleh saya rasa cadangan saya bukan nak boycott RHB, bukan. Jangan salah faham. Okey ya. Jadi Tak. Sebab okey. saya tak apa-apa clear daripada situ tu. Tu dah tanya tu. Betul. Sebab yang ni tengok macam lebih banyak detail dia kan. Betul. Sebab saya buka satu kaunter. Assalamualaikum Encik Zul. Ya, Waalaikumsalam tu. Macam mana nak filter yang set MA7 dengan MA21 tadi? Boleh ulang tak? Boleh sekejap. Saya nak cari satu kaunter untuk share sama-sama. Ini Webman. Okey, macam ni Kak. Untuk mula-mula macam tadi saya cakap tadi, apa yang saya buat, saya akan buat list pada kaunter yang comply ataupun meet market cap macam saya explain tadi. Yang tadi Kak faham kan macam ni kan? Jadi cara dia bila katakan saya biasa saya letak satu je. Okey, cara dia macam untuk MA5721 ni dalam trading view dia tak ada features tu. Dia cuma yang paling dekat kita boleh setting 5 cross 20. Cara dia kita cari je atas ni MA. Okey, kita type je MA, kita cari je MA5. Okey, sekarang kita jumpa MA5. MA5 kita ambil cross dengan MA20. Sorry, MA20 macam ni. Okey, kita akan keluar macam tu. Tapi okey, lepas tu kita ambil satu lagi last. Last price. Maksudnya last price ni maksudnya macam ni ya. Last price kita buat cross MA5. Okey. Ni lebih kurang Kak macam setup tadi saya cakap, yang atas ni yang share float bla bla ni, market capital, total share ni yang saya cerita tadi lah untuk cari counter-counter yang ringan, mudah fly lah. Jadi untuk MA7 cross 20 ni 7 cross 21 ni memang tak ada features dalam trading view. Dia ada paling dekat 5 hingga 20. Jadi Kak jadi dekat last tu ambil MA5 lah, cross MA5. Betul. Dia macam ni. Maksud ni gini Kak. Kalau Kak nak ikut teori tu, mula-mula Kak pilih exponential 5, MA5 cross dengan dulu cross 20. Faham tak? Lepas tu last price tu baru Kak buat lah. Kita last price tu kita nak make sure harga yang kita screen tu dia duduk betul-betul atas MA5. Faham tak? Macam ni contoh. Lepas tu MA5 cross 20 dululah. Lepas tu baru last cross MA5. Betul. Lepas tu apa-apa sebelum ni saya screen dekat last tu saya buat above SMA 50. Oh. Boleh tak? Tak kisah apa-apa. Okey, contoh saya tunjukkan. Okey, penting apa-apa. Okey. Save dulu. Macam ni katakan 5 MA cross 20 MA. Okey, kita save. Bila kita save kita jumpa 2-3 counter macam ni. Okey, kita telah buka tengok study dia. Okey tak? Right click. Kita nampak kan? Maksudnya kita ambil counter yang cantik sikit. Tak fast. Nampak tak? Kita nanti kita jumpa mana counter ni. Sebab ni Kak tengok kan. Okey, yang MA5 ni warna orange. Saya punya setup lah. Yang biru ni MA20. Nampak tak? Dia maksudnya dia monitor di screen, dia cross kat sini, lepas tu harga tu dah cross harga 5. Macam ni lah lebih kurang. Dia akan keluar lah counter-counter yang meet kat punya screening tu. Okey ya.
Okey, tadi kat mana ya? Okey, yang tadi dekat kita dah pergi, ni selepas ni. Okey, katalah kita dah screen ikut apa-apa kriteria masing-masing. Katakan nak, cara dia macam saya beritahu tadi lah. Yang penting mula step dia, kita filter dulu satu collection counter-counter yang contohnya ringan ke FA bagus, kita letak nama, kita letak tu. Mungkin ada 100 ke 200, okey letak nama dia. Jadi kita jangan kacau setting tu. Lepas tu baru kita main play around. Okey, lepas ni aku nak setting screening 52 minggu week high. Pilih 52 minggu week high. Kalau nak cari counter 20 day high, kita 20 day high. 20 day high tu maksudnya sebulan. Maksudnya sebulan, contoh sebulan saya ambil apa yang saya buat ringan lepo ni. Saya buat filter, saya pilih sini mana? Okey, kita ambil. Sebab apa Newman ni sama 20 hari? Sebab satu bulan ni lebih kurang 20 hari lah, senang cerita lah. Kita ambil ni 1 month high. 1 month high. Apa-apa kita save. Lepas tu kita akan keluar lah macam ni. Lepas tu, okey, sebab kalau kita klik macam ni, volume dia berterabur sikit tau. Maksud ada makin kecil ni. Kalau boleh monitor counter-counter yang dia panggil apa, volume tinggi macam ni. 33 juta. Dia kalau boleh yang kita nak yang counter yang volume tinggi lah untuk kita beli kan. Ni Tommy Pack ni pun keluar untuk 32 high. Okey, kita ambil ni . Masa saya rasanya dah faham kan 20 hari tu maksudnya harga dia dah tempoh 20 hari paling tinggi. Okey, sekarang katalah kita dah jumpa setting screener masing-masing. Lepas tu kita jumpalah counter, contohnya kita ambil Tommy Pack ni. Tommy Pack ni. Okey, Tommy Pack ni apa biasa yang saya tengok untuk pemilihan lah style saya. Mula-mula saya akan tengok contohnya saya ambil yang ni 52 minggu week high. Sebab ni kita keluar tadi sebab 52 minggu week high. Kita klik dulu. Paling best kita tengok daily time frame. Ni daily lah, daily. Kita klik 1 year. Tengok 1 year. Okey, betul tak? Dia 52 minggu week high. Okey, ni kita boleh tengok. Kita play around garisan ni je. Letak ni. Kita nampak tak? Maksudnya dia dah break 52 minggu week high. Kita week high, okey, kita pun tengok. Okey, no problem. Okey. Lepas tu kita tengok dia punya market ni. Market macam mana? Market ni kalau ikut teori dia ada nota apa-apa video kita tengok dalam YouTube ke daripada grup mana-mana. Strong signal untuk beli adalah bila market ni, macam saya ignore je sebab saya punya setting dah berubah. Bila market line ni biru, merah ni dipanggil signal line. Market line biru atas line merah. Lepas tu cross zero line histogram ni, yang zero line ni. Jadi consider yang ni dia panggil strong momentum untuk uptrend lah. Lepas tu kali bagus lagi kita tengok pula dia punya volume. Kalau macam ni volume overtake, maksudnya volume Jumaat lebih tinggi daripada volume hari Khamis. Itu dipanggil consider volume overtake. Lepas tu kita tengok lagi dia punya uptrend tak. Cara nak tengok uptrend dia mudah je. Kita tengok kalau yang kecil maksudnya ni MA 7 atas daripada MA 20, lepas tu 20 ni atas daripada 50 atas 200, tu consider uptrend. Ni kita boleh tengok dari situ lah. Lepas tu last kali kita boleh tengok stock RSI. Stock RSI ni ada orang kata kalau duduk atas daripada 80 tu overbought. Memanglah kita ke high risk lah. Tapi apa-apa pun baca macam style saya, bila dah jumpa counter macam ni, kita jangan terus hari minggu depan tu kita queue beli, jangan. Apa yang penting bila kita dah jumpa counter-counter rasa TA dia bagus, chart dia cantik semua sekali, kita buat list down. Kita buat watch list lah masing-masing, buat watch list. Bila dah jumpa watch list, okey, kata macam ni kan. Okey, kita jumpa watch list. Masa saya dah jumpa watch list, masukkan je. Sebab kalau M plus ke UOB, masa saya boleh create kat sini ada create favorite, masukkan ni, masuk counter lah, masuk counter semua ni, letak satu tempat. Jadi katalah bila buka, okey, lepas ni saya market depth. Apa yang penting bila kita dah tengok
dekat chart tu sorry ya. Sekejap. Sebab kalau kita tengok katakan dekat chart tu ada signal TA bagus lah untuk beli, contoh macam ni duduk atas apa ni MA7. Kita boleh masukkan dia sebagai dalam watchlist kita. Okey, kita tengok watchlist kita. Next step apa? Next step kita tengok market depth. Okey, sekarang saya explain market depth. Lepas tu saya tunjuk okey, market depth apa yang saya selalu amal. Ni contoh market depth lah. MD ni stand for market depth. Bila market depth macam apa yang saya selalu praktis. Bila masa beli? Bila masa beli ialah bila jumlah orang nak jual ni 2 kali ganda daripada buyer. Faham tak? Nampak ni yang putih ni. Bukan mula-mula jangan tengok volume. Tengok yang putih ni. Putih tu menunjukkan bilangan orang. Bilangan buyer, ni belah kanan ni bilangan seller. Yang kiri ni bilangan buyer. Ni panggil demand. Belah kanan ni panggil supply. Nampak tak? Nampak tak? Jadi kalau jadi cara dia bila kita tengok market depth macam ni, maksudnya contoh kita dah jumpa masing tadi. Sekejap saya buka chart masing. Ni masing. Okey, masing. Cuba kalau kita tengok pada masing ni, nampak chart ni. Okey, dia mula-mula dia buka lebih kurang 9 pagi tu lebih kurang harga dia 77 sen. 77 sen. 77 sen, lepas tu dia turun balik. Dia turun macam tu kan. Okey. Jadi mula-mula kita tengok penting ni market depth lepas ditutup, jangan salah faham. Tapi cuma saya cara nak tunjuklah. Sebab bila counter dah tutup, kita tak boleh tengok lagi market depth kecuali untuk tu yang dia display tu adalah market depth untuk yang dah tutup pada petang lah. Ni mungkin masa saya snapshot ni mungkin harga masa pukul 5 petang. Tak apa, semua saya nak tunjukkan ni cara faham dia. Bila kita tengok jumlah orang nak jual ni lebih tinggi daripada harga bilangan orang nak beli, maksudnya ni 82. Maksudnya paling minimum try cari counter yang 2 kali ganda. Seller. Cari the seller 2 kali ganda. Macam ni lebih kan. 82 ke apa ganda. Okey, kita cuba. Okey, bila tengok tu, kita pun ni counter ni kita boleh keep monitor. Okey, yang kedua, apa yang perlu tengok? Lepas tu kita tengok second layer dia. Maksudnya ni yang 7 dengan 82 ni dipanggil second layer. Second nombor layer 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang tak subscribe 5 market depth daripada platform, dia cuma dibagi 3 kan? Ada tak ke ada dah yang dapat 5? Cara nak dapat 5 market depth macam ni, 5 market depth ni boleh apply dekat platform masing-masing, boleh contact remiser ataupun dealer masing-masing. Kalau macam UOB kena bayar RM12 setahun. Okey Jadi bila kita dapat dah market depth macam ni, kita tengok first, dekat bahagian buyer tu dekat mana support. Jangan tengok ticker chart lagi, tengok kat sini dulu. Kita tengok pada volume ataupun tengok seller. Kita tengok dekat buyer, maksudnya buyer kita nak kena banding buyer level 1 dengan level yang next level kedua ke, 3 ke, 4 ke. Jadi kalau boleh 2 kali ganda. 2 kali ganda orang queue dan juga volume dia. Cuba kita tengok contohnya volume 7 ni lebih kurang 10,000, lebih kurang lah, tapi rasanya bukan 10,000 ni. Kita kata ada 10,244, sebab dia rasanya darat 10 lagi. 2 kali kosong. 10,024. Lepas tu, yang mana paling besar bawah dia? Nampak tak? 64 ni. Antara 5 layer ni yang paling tinggi adalah 39 ni. Ni volume paling tinggi untuk orang membeli. Ni diconsider sini strong support lah. Nampak tak? Lepas tu, kita nak tengok kita nak beli, tengok dia punya resistance. Tengok live. Ni maksudnya live resistance, bukan tengok TA chart yang daily time frame, weekly time frame tu bukan. Ni cerita dekat ticker chart dengan market depth.
Okey, lepas tu kita tengok pula seller. Kita tengok seller, katakan kita dah beli dah harga 0.945, lepas tu kita tengok berapa antara apa ni? Ni. Sorry. Tak kita tengok master lah, tengok master. Lepas contohlah kita dah beli itu masa kita nak beli masa kita nak beli. Maksudnya kita beli first kita tengok macam saya kata kita tengok supaya seller lebih banyak 2 kali ganda daripada buyer. Okey, contohnya Masing, Mestron kita boleh tengok. Macam dapat dalam 45, 60. Lepas tu kita boleh tengok dekat support dia adalah dekat 47 ni harga 47 volume dekat harga 0.14. Itu live support dia lah. Lepas tu dekat buyer ni dekat seller ni kita boleh tengok net resistance dia adalah dekat harga 0.170. Sebab apa dia 0.18. Sebab kita tengok sini volume paling ramai orang nak jual. Paling banyak nak jual 42 juta. Itu masa untuk beli, cara nak belilah. Lepas tu untuk menjual pula terbalik. Maksudnya kita tengok macam ni, kita tengok masa membeli ni orang panggil ringan lah untuk membeli. Dia block harga dekat harga 0.05. Lepas tu dia kecilkan jumlah orang nak beli dekat harga 0.05 tapi dia block dekat harga 0.50. Itu masa untuk menjual. Faham tak? Ke ada apa tak faham? Sorry lah kalau saya explain laju. Ada apa nak tanya tak tentang market depth? Assalamualaikum, Encik Zul. Waalaikumsalam. Nak tanya yang pasal apa? Bilangan seller tu 2 kali ganda daripada bilangan buyer tu. Apa reason dia, Encik Zul? Dia macam ni. Macam saya selalu cerita kat grup kita ambil contoh sebab saya tiap-tiap hari pergi pasar. Hari ni saya kalau contoh saya beli ikan, biasa saya tak pergi pasar, saya pergi dekat jeti ikan lah, dekat ikan naik dekat Pekalan lah, senang cerita dekat Dungun. Okey contoh kan ada 5 bot nelayan naik semua ikan sama, ikan kembung ataupun dekat belah sana mungkin panggil ikan temenung lah contoh kan. Jadi penjual tu terlalu ramai, ada 10 orang ikan kembung, semua ikan kembung nak jual. Jadi yang nak membeli saya seorang aje. Jadi macam mana supplier ataupun seller tu untuk attract saya beli ikan dia? Macam mana cara dia? Murah lah. Betul. Jadi kita nak beli yang murah ke yang mahal? Beli murah Beli murah, teori dia kita cari yang seller banyak ke seller sikit? Seller banyak. Itu dia psikologi dia macam tu je, senang. Nampak? Faham tak? Tapi bila kita tengok dekat bilangan seller tu 2 kali ganda, bukan nampak kat situ resistance kuat ke? Tak, maksud ni macam ni. Kalau kita tengok macam ni. Kita tengok resistance kuat, tapi kita sebenarnya benda ni kalau secara psikologi, dia sekejap je. Lepas ni kena makan, automatically dia operator yang control dia akan pump, dia akan control, dia susun queue orang beli ke orang jual tu, kemudian sekejap je, lepas tu dia akan naik. Okey. Contoh kita tengok macam saya buka chat. Okey, contoh maknanya kita Zul, maknanya sebelum ni saya tengok terbaliklah, macam kalau banyak orang sell, saya takut nak beli. Lepas tu kalau banyak orang buy, baru saya ikut buy macam tu. Jangan macam tu Kak, bahaya. Macam tu kalau kita tengok orang buy sebenarnya dia situ sebenarnya dia block sebagai satu support lah sebenarnya. Dia consider situ strong support. Memang kita boleh beli masa lepas tu kita ramai beratur kat kiri. Boleh ke atas fahaman boleh cuba mana-mana teknik yang faham ke tak faham. Tak kisah, sebab saya cerita base pada dah cerita tak beritahu tadi lah. Tapi kalau macam kita queue masa orang tengah ramai nak queue tu, memang susah nak dapat harga yang kita nak. Jadi kita pun tiba-tiba beli harga yang dia sell tu. Betul. Maknanya harga yang dia sell tinggi tu kita beli. Tu yang kadang-kadang terbeli tinggi. Betul Kak. Jadi saya tunjuk macam ni saya tunjuk dekat contoh kita ambil
Sadikih kata masing, kalau you boleh gerakkan mouse dekat sini, dia akan belah kiri tu dia akan keluar harga berapa. Cuba tengok belah kiri, lepas tu saya gerakkan mouse. Saya gerakkan mouse dekat ni. Lepas tu you tengok masa, lepas tu tengok volume, accumulation volume ni tak payah. Lepas tu tengok buying rate dia. Buying rate berapa. Saya gerakkan mouse. Okey. Mula-mula buying rate dia 44%. Nampak tak? Masa harga 77, pukul 9 pagi. Lepas tu dia naik sikit. Dia naik lepas sini, tak nampak tak? Bila kat sini, kat bawah ni, dia buying rate dia 40, orang tak minat lagi ni. Tapi kita kalau boleh cari buying rate atas daripada 60. Macam ni, 91 minit. Contoh macam tu. Kalau boleh macam saya beritahu tadi, kalau mana ni, market depth lah. Sini kita tak nampak market depth. Sini. Kalau kat sini kita boleh nampak market depth macam okey, kat sini contohnya kita boleh nampak dekat skrin ni kita boleh nampak market depth, nampak tak? 56. Ni masa harga dah tutup dah petang ni. Jadi kalau boleh bila kita ada skrin macam ni, kita boleh immediately kita boleh monitor satu counter. Maksudnya kalau boleh cari transaction 100 ke atas dan juga volume buy rate 60% ke atas. Nampak tak? Cara instant lah, maksudnya orang panggil hot ice ke apa benda lebih kurang ikut lah apa-apa nak panggil, tapi kita boleh terus nampak mana-mana counter lah. Macam mana kita nak set dekat tempat live tu yang kita trade tu. Macam katakan guna UOB kan. Macam mana kita nak set yang macam Cik Zul set boleh ada dia tertera counter yang high volume saja tu. High volume macam ni kah? Tak, yang macam ni? Macam yang sekarang ni kan yang tertera kat paparan ni pakai UOB M+, dia sama je. UOB dengan M+ sama je. Macam mana kita nak set ni macam Cik Zul set ni. Sebelah dia ada Shalta. Macam tadi saya explain awal tadi bahagian setup tu, mula-mula kalau buka mula-mula dia akan keluar macam ni lah, betul tak? Kalau kita mula-mula setting, betul tak? Okay. Betul. Cara dia senang je. Make sure store tu dia ada ni, yang atas ni dekat sebelah row A, nampak tak? Change layout. Change layout, saya ambil B. Actually kalau B ni dia keluar dua je kiri kanan, lepas tu ambil je yang atas ni dia panggil show handy. Show handy ni pilih satu lagi bottom. Bila keluar bottom tu baru dia keluar yang ni, bawah satu ni, bawah ni, nampak tak? Lepas tu actually bila kalau masa market dah tutup kita tak boleh nak set ni lah. Boleh, tak ada masalah. Weekend pun tak ada. Malam ke tak ada. Boleh setting. Jadi bila buat macam ni, macam saya buat sini, saya buat stock list belah kanan ni, pilih kat sini, setting ni, pilih technical analysis. Technical analysis untuk chart ni lah. Sini dia panggil apa? Sini handy je. Bukan macam tu lah. Dia bukan apa, senang bagi saya, senang nampak. Lepas tu ni second layout. Second layout dia untuk technical analysis, tengok moving yang mana counter aktif lah. Okey market depth ni ada apa tanya kalau lewat pula dah. Macam mana Cik Zul monitor market depth tu? Kan dia kan berubah setiap saat kan? Market depth tu, dia actually kita tak perlu monitor setiap saat. Contoh macam ni. Okey, jadikan kalau katakan style saya macam saya selalu explain, saya akan tengok antara pukul 9 suku hingga 9.30 macam tu. Lepas tu kalau tak ada moving, saya tinggal je lah. Okey lah, katalah mula-mula saya punya list ke apa benda, saya letak sini. Lepas tu kita pilih je satu-satu benarnya. Kita pilih satu-satu. Bila satu-satu kata ni dah ada petang lah. Contoh kita ambil masing. Masa kan kata awal pagi. Okey, masa masing kita boleh tengok kan. Tapi bila live trade tu, live trade kita kalau nak tengok dia panggil apa, daily punya time frame macam ni
kita boleh pilih daily ke 1 minit punya, macam ni 1 minit punya time frame dekat technical analysis belah kanan tu. Ataupun kita boleh adjust juga berapa hari 30 hari ni 1 hari. Saya rasa yang ni boleh abaikan actually yang belah kanan tu. Bukan boleh abai, boleh je tengok. Satu jari satu lagi kelebihan UOB dengan M+ ni, cuba perasan tak kalau belah bawah tu dia ada logo warna putih-putih bawah tu, nampak tak? Ini kalau kita bawa je dia beritahu kebanyakan dia beritahu macam ni, dia highlight. Okey, dia macam dia kata siapa beli, siapa dispose, nampak tak? Yang saya gerakkan mouse, nampak tak? Yang putih kan? Lebih kurang macam tu lah. Okey ni okey, yang tadi soalan tadi untuk market debt not monitor. Bagi saya antara pukul 9 suku hingga 9.30 itu je saya monitor. Lepas tu petang antara 2.30 hingga pukul 3.30. Sebab tu je kalau kita perasan mana-mana counter dia spike ke antara pagi ataupun petang. Antara pukul 10 tu rasanya dah lemah dah. Jadi cara tengok dia, katakanlah kita ambil contoh masing klik je. Okey, katakan abaikan yang ni, kita ambil yang ni, katakan 9 pagi sini. Okey pukul 9 pagi. Lepas tu kita tengok masa ni counter, kalau kita tengok macam saya selalu share macam ASME baru ni. Kita ambil ASME yang senang nampak ASME. ACME. Okey, ASME baru ni ada satu pagi tu nama siapa yang username Erwin ke apa, tak silap saya. Ada seorang kan username nama Erwin, ada tanya kan ASME okey tak? Saya ingat saya kata dia dah okey dah start menjahit masa tu pukul 9 lebih. Dia main range ni, nampak tak? 40 405. Masa tu antara pukul 9 suku, nampak harga ni. Dia duduk main range ni. Yang saya bawa mouse ni. Okey. Kita masa ni kita tengok je 10-20. Okey, masa ni volume tak ada. Lepas tu style saya stop lah. Lepas tengok petang pula. Pada petang kalau cuba tengok tengok masa dia. 2.30. 2.30 dia tak ada apa lagi 2.30. 2.30 mana dia? 2.30. 2.30. Kata 2 sini. Lepas tu kita tengok. Bila kita nampak je ada pergerakan, maksudnya ada ni apa ni? Transaction lah, volume masuk, nampak tak? Volume ni kita refer pada yang bawah ni, nampak ni warna kuning yang tegak-tegak histogram bawah tu. Kita actually jangan masuk lagi. Macam teori bagus sebenarnya, dia adalah kita masuk pada second wave. Second wave ni macam ni. Nampak tak mouse saya gerak ni? Ni pukul 2.30, ni 2.30. Dia start daripada accumulation ni, straight line. Lepas tu dia naik sekejap. Dia naik, dia mendata sekejap. Lepas tu dia naik. Dia naik sekali, lepas tu dia turun. Masa ni cantik sebenarnya kita beli. Masa ni harga berapa ni? Harga lebih kurang 0.49. Nampak tak? Buying rate dia 0.55 dia naik. Masa ni kita beli. Tengok dia spike. Jadi cara dia, sebab bila kalau pagi memang kita tak nampak lagi volume ni. Sorry, ni masing. Tak apa, kalau ambil masing. Tengok dia, cara tengok dia pagi lah. Kita tengok pagi, kalau tengok ada pergerakan sebab dia dah ambil sini lah. Sebab saya ada share slide ni. Nak detect tu Cik Zul dekat buying rate dia kena lebih 50% tu lah tadi. Betul. Tu cara dia. Cara tengok buying rate dia elok 60% lah. Sebab kalau kita tengok 60% tu kebanyakan lah. Saya share sini Sebab kita tengok ambil masin. Kita boleh set tak dekat trading list tu yang dia tertera tu? Boleh. Kita boleh set. Contoh macam ni kita tengok okey, mulai pagi kita boleh tengok macam ni. Ni ke first wave, second wave. Bawah second wave, nampak tak? Ni first wave masa dia naik daripada pukul 9, dia naik puncak, dia turun bawah sekejap. Sini dia cuba perhati macam tu lah dia punya market depth ataupun peti kecak tengok macam tu. Lepas tu kita tengok. Lepas tu dia start volume daripada pukul 9, 8, 9, 11 tu baru dia start volume naik. 15, 48, 11, 81, lepas tu naik, nampak tak? Nampak kan?
Okey, yang Kak tanya buy rate tu Kak tengok ni. Maksudnya bila Kak dah setting macam ni, pergi dekat customize ni. Oh. Customize ni cari perkataan basic info rasanya kot. Price action. Price action ke basic info dia ada keluar ni. Macam saya buat ni buy rate ni. Bila masuk je buy rate sini dia pun keluar kat sini. Macam saya ada buy rate, nampak tak? B percent tu. Boleh set atas 60 lah. Tak, dia tak boleh set. Dia cuma dia akan keluar macam ni lah. Dia keluar macam ni. Biasa 50 ke atas hijau. Sini tu lah 50 ke bawah merah. Apa yang saya tengok lah, bukan macam tu lah. Sebab kalau kita tak set dekat stok tu, dia kan akan keluar semua stok kan, macam tu. Macam ni kita nak pendekkan stok tu. Maknanya stok yang tertentu je yang berpotensi je. Dia berpotensi macam saya cakap, sama ada banyak pilihan cara. Satu cara kita buat watch list kita study dulu, kita tak tu. Sebab kalau kita nak monitor 900 saham semua banyak masa, ataupun boleh juga kita boleh pilih daripada list dia tu. Sama ada kat sini lah, klik je kat sini, dia akan keluar sama ada most active volume, top gainer, ataupun boleh pilih lagi. Ada more ranking, macam-macam ranking ada, kita boleh pilih. Macam sini, most swing ke apa benda, macam kata kalau top gainer ataupun most active volume, biasa orang ambil most active volume lah. Most active volume. Lepas tu klik je dekat persen ni. Nampak tak? Klik je. Dia akan susun lah, daripada paling kecil paling besar, dia nampak tak? Dia akan susun. Dia akan susun. Kita pilih daripada sini. Nampak tak? Cara dia lah. Macam ni Cik Zul buka M Plus ni, macam sekarang ni tengah buka M Plus lah. Ya, betul. Macam saya buka UOB saya, dia tak ada apa-apa, dia kosong je. Kosong apa? Tak ada counter lah. Tak ada. Kak pilih apa? Most active volume? Kat sini ada tulis most active volume. Memang tak ada dah. Biasa je rasanya tak tahu. Patutnya ada rasanya. Apa cuba Kak pilih stok semua, rasanya ada. Kebiasaannya ada walaupun market close. Oh, kalau tak ada tu besoklah saya tanya Remizer. Okey, tadi market depth faham semua. Sekarang pergi ke ticker chart lebih kurang macam ni lah. Lepas tu okey. After next step, bila kita dah jumpa market depth untuk membeli tu, macam tadi 2 kali seller tu lebih besar daripada buyer. Lepas tu kita tengok ticker chart. Ni step kita tengok ticker chart je. Contohlah awal pagi, jangan tengok yang ada naik. Ticker chart ni kita tengok yang menjahit. Menjahit ni maksud menjahit ni ada transaction lah, ada jual ada beli, ada jual, harga naik turun. Situ. Okey. Bila harga naik turun tu sebenarnya kita nak cari kat mana support, kat mana resistance lah. Kita cari. Okey, kalau boleh cari yang second wave dia tidak bocor. Maksudnya tidak bawah turun daripada permulaan wave pertama tadi tu. Contohnya kita ambil ni apa ni? Counter apa ni? Contoh ni sekarang ni Palu, contoh Palu ni kita tengok pagi tu dia menjahit. Dia up and down. Lepas tu maksudnya bila kita tengok je satu counter tu dia start menjahit ataupun ada transaction up and down, boleh keep monitor ataupun terus Q dekat mana support yang tak bocor. Apabila ada dekat market depth tu cantik lah, maksudnya ada signal untuk buying lah. Faham tak? Macam contohnya permulaan yang dekat ni, kita tengok dia naik turun dekat harga berapa ni? 0.16 saya tak nampak lah. 0.16 ni, Q dekat harga support yang tak bocor tu. InsyaAllah boleh dapat. Okey, faham tak? Faham? Dia dekat harga tak bocor. Maksudnya support yang strong lah untuk harga tak melepasi harga the lowest price yang dia tengah menjahit ni, tengah ada transaction ni, up and down. Okay. Beli atas support lah, yang tu kita beli atas support lah. Betul. Okey, contoh yang ni lah, paling terdekat kita tengok baru ni apa Palu yang saya buat case tadi lah. Okey, contoh macam ni. Okey.
Contoh bila kita tengok ni consider first wave, dia naik lepas tu dia turun. Macam itu hari saya terus beli. Ni second wave, saya beli 0.475 saja kot. Saya beli kat sini. Contoh macam tu lah. Okey, faham ah? Okey, next step bila kita dah beli, kita dah beli, barulah saya masuk gancak ni. Saya pergi kat gancak ni. Katalah kita tulislah Parlo, PARLO, Parlo. Katakan masa harga saya beli tu, harga current price masa saya beli tu, kata saya beli 475 contoh. Lepas tu kita calculate. Lepas tu kita akan nampak dari sini, kita nampak situ dapat stop loss tu punya value. Nampak tak? Nampak ni? Nampak? Nampak? Okey. Jadi bila kita dapat nilai stop loss tu, apa yang saya buat biasanya, saya akan masukkan dalam feature stock limit lah yang ada dekat UOB ataupun M+. Itu style saya lah. Ya, mungkin ada member yang tak suka buat stock loss, dia terus setting. Sebab actually rasanya UOB dengan M+ ni cuma boleh setting satu je, sama ada stop loss ataupun take profit atau apa. Satu je, tak boleh combine. Betul, salah satu je. Salah satu, betul. Sebab sebelum ni selama saya trade dengan Alliance, dia tak ada stop loss, saya cuma terus letak harga take profit masa harga kita target untuk jual. Tapi ialah kalau bila risiko dia buat macam tu, kalau kita suddenly market drop, memang lot kita tak boleh nak control harga. Itu style dia. Okey. Jadi tip dia, bila kita dah, apa yang saya selalu share, bila kita dah masukkan stop loss tu, tiba-tiba harga tu naik. Lepas tu saya akan adjust lah harga dia supaya nak jadikan trailing stock. Maksudnya kita akan letak 2 bit ataupun 3 bit bawah harga current price. Mana dia kalau dia naik lagi, saya akan ubah lagi. Okay, ni yang saya ambil daripada slide UOB. Macam M+, dia ada stock limit je, dia tak ada limit if touch. Limit if touch ni untuk UOB je. Boleh lah, siapa-siapa ada M+ ke UOB boleh try lah. Sebab saya last week saya dah try stock limit dengan limit if touch ni, nampak menarik lah. Maksudnya kadang-kadang katakan kita jumpa counter mana-mana, kita target macam baru ni minggu kita cuba stock limit buy on breakout. Saya try lah 0.430. Nampak benda tu working lah, pun dia punya function. Walaupun masa tu harga tak 420 lagi, 425 ke 420 rasanya, saya pun target tu tiba-tiba bila harga naik dia beli. Maksudnya bagus, sistem tu bagus. Maksudnya kita tak perlu tunggu depan monitor. Sama juga untuk stock loss. Stock loss kita guna stock limit pada function sell. Macam kita klik share. Lepas tu yang penting jangan salah pilih tau. Kena make sure pilih stock limit buy ataupun jangan salah pilih limit. Bila limit immediately dia akan jual. Tu kita rugi lah. Faham tak? Jangan. Okay, Zul. Ya. Apa nak tanya dia punya apa tu? Kan dia ada entry price, target price tu kan? Betul. So kalau yang seboleh-bolehnya kita nak masuk, ambil yang mana? Target price ke ataupun entry? Yang ditetapkan. Yang mana Kak? Kan dia ada bagi apa tu? Cik Zul scroll yang tadi, yang gancak tu. Yang dia ada gancak. Okey, gancak. Gancak. Kan kita katakanlah kita ambil Parlo kan. Dia 475. Sekarang ni kita nak entry price 475 ke ataupun target price tu? Tak, macam ni Kak. Jangan salah faham. Ini saya cerita style saya. Ada setengah orang dia letak harga current price, contoh maksudnya sebelum dia sebelum dia masuk dia letak tu harga semasa. Okey, macam saya cerita ni, saya cerita base pada saya masuk tu harga saya masuk macam sini 0.45. Macam tadi kan saya beli 0.45. Sebab kalau kat terus kadang-kadang kalau kat masuk current price 0.475, ada juga EP ni harga dia tinggi lagi. Boleh try lah.
Faham tak? Oh. Sebab Kalau yang putih tu sebab kalau merah tu nampak dia strong kan. Kalau biru betul. tu strong kan. Tapi kalau putih tu tak ada pula dia punya ni. So saya Tak, nak sebab tu dia cakap 475, dia bagi 475 sebab saya guna gancak ni untuk saya cari stop loss je. Saya stop loss. okay. Stop loss untuk secure saya punya trading tu je. Atas masing-masing lah, kalau nak guna untuk entry pun boleh, tapi saya tak recommend lah sebab apa benda dia beri tu kebanyakan EP tu dia terlalu tinggi. Itulah saya pun tengok. Tinggi saya pun buat macam tu tak ada. Jangan follow sangat sebab saya guna tu untuk EP, stop loss je. So yang terbaik 2 bit ke macam mana? 2 Untuk bit apa? juga. Untuk kalau kita target untuk dapatkan price tu. Tak, untuk dapat tu macam saya beritahu tadi, saya biasa saya tengok market depth tu je. Market depth tadi tu. Oh, okey. Tak nampak kan market depth tu. Okey Okey. Ni untuk stop limit, stop buy, saya boleh tak tengok lah. Okey ni sama je. Saya scroll cepat-cepat. Limit kita. Okey, tak ada apa. Okey, ni contoh trailing stock yang PMC saya share itu hari lah. Ni kelebihan lah kalau boleh praktis macam ni, okey lah. Maksudnya bila harga naik kita ubah stop loss, bila harga naik kita cancel, kita ubah baru. Macam saya buat baru ni, tapi ada rezeki alhamdulillah dapatlah sikit 0.185 daripada beli 0.145 dia naik saya ubah akhirnya dia match dekat 0.185. Itu kelebihan lah kalau kita guna stop loss. Kalau nak take profit pun ikut lah, tak ada halnya, boleh je. Okey okey, saya scroll. Okey, ni money management nanti saya share, boleh baca lah, masing-masing boleh baca. Tak ada apa pun ni, actually bukan apa, dia nak cerita kita kalau kita invest, make sure kita ada tahu berapa kita nak entry, kita kena ada tahu juga berapa kita nak cut loss atau berapa kita nak take profit. Yang penting kita punya capital tu tak rugi banyak lah. Ni boleh baca, ni compile saya nota dengan member saya Hasbi. Lebih kurang sama macam saya explain, kena ada 2 kali ganda, lepas tu boleh baca. Nanti InsyaAllah nanti saya akan letak dalam channel tu, boleh download lah, boleh try baca. Kalau ada apa-apa nak komen, sebab saya pun compile nota-nota macam ni lah, bukan proper sangat nota ni, macam untuk kawan-kawan je. Okey, ada apa nak tanya? Sorry lah kalau terlalu laju ke, ada tak faham ke, minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum Cik Zul, nak tanya. Ya saya. Dekat M Plus tu, bila kita buka, ada 2 soalan lah. Maksudnya soalan pertama, akan technical analysis tu dia tak contoh saya klik red tone, yang technical analysis tu dia tak jadi red tone. Tak, dia faham macam ni. Macam nak mesh kan? Dia nak mesh dia senang je. Sekarang katakan, nampak tak logo spana atas tu? Okey. Okey, make sure dia synchronize. Kalau sini nombor 6, ni 6, semua 6. Faham tak? Okey, cun. Cuba buat, boleh tak? Okey, jap. Okey, boleh. Boleh kan? Sama juga kalau kita kalau net slide, net template tu, kalau kita yang market trader monitor pun kita make sure sama. Maksudnya kalau kita klik dekat yang tengah running yang kita pilih, dia akan automatic dia akan bertukar red tone semua. Alright. Okey, soalan yang kedua. Okey, pertama settle. Yang kedua, bila saya klik kanan, kita nak ambil M plus Wiz tu kan? Okey, sekejap saya buka M plus Wiz sebab saya tengok Cik Zul pakai Chrome, tetapi Cik Zul daftar apa nama benda tu? IE tab tu. IE tab dah? Macam mana? IE tab kan, Cik Zul pakai IE tab. Tu okey, faham okey. So tapi bila saya buka apply guna IE tab tu, bila saya buka bila saya buka M plus Wiz Lite tu, dia tak keluar. Dia macam loading ke. Dia macam mana mula-mula saya pun pernah jadi. You kena setting dia play around dekat sini. Allahu Akbar, mana itu hari dia ada dekat setting ke mana? Dia ada bahagian satu setting tu. You kena dia bahagian security, ada security. Cuba cari. Dalam ni ada satu security kan. Cuba cari dalam security. Okey. Dalam kita cari lah. Certificate ke apa?
Dia security dekat setting ni kot. Ke mana? Dekat sini, dekat setting internet lah. Okay. Lepas tu maksudnya you copy paste website ni, mplusonline.com ke apa? mplusonline.com.my ni letaklah tu. Jadi kita make sure dia ada satu setting trusted site tu, ingat tak? Saya tak sure, saya tak ingat kat mana tu. Sorry security ni ke mana? Dia ada satu setting tu, kalau kita you try godek komputer, tapi dia ada satu bahagian yang kita boleh trusted site, blog site ada dalam internet tu lah, setting dekat internet. Okay, saya cuba ni. Okay, satu lah. Lepas tu main betul benda actually setting tu. Lepas tu yang nak setting ni satu lagi tak ingat nak beritahu. Pasal tak kalau ada setengah sini kita boleh setting ikut setting kita sendiri tau. Dia ada satu kata setting bawah ni. Pasal tak? Dekat indikator. Indikator. Okay. Klik indikator, nampak tak perkataan setting bawah. Ada setengah komputer tak nampak. Pasal tak? Tak nampak. Saya tak nampak. Kalau tak nampak, you play around ni. Senang je. Pergi dekat komputer ni, pergi kat display setting ni. Okay. Main ni. Kat scale layout ni, main jadikan dia sebagai 100%. Main kat sini je. Nanti tapi make sure sebelum tu tutup dulu M+. Okay. Main kat sini je. Scale ni, lepas tu dia akan nampak. 100%. Oh, try dulu. Okay. Dia akan nampak, nanti you boleh adjust lah. Maksudnya nak EMA berapa? EMA 7 ke EMA 300 ke boleh setting situ. Lepas tu memang kalau kita guna 100% dia akan kecil tulisan tu. Lepas tu lepas setting revise balik setting tadi jadi 150 ke 120. Alright. Okay. Saya lepas tu tak ingat beritahu tadi yang wish ni, siapa ada wish like ke UOB ke ni, actually try apply lah benda ni sebab dia bagus lah. Bagus macam ni, kadang kita buka kalau ada kat rumah ada screen monitor yang tak guna, try beli adapter tu, sambung letak sebelah. Kita bukan apa, kalau contoh dia kadang-kadang synchronize dia punya ni alert ni yang kita setting tadi lah. Dia alert ni dia ada break cross market crossover ke apa benda ke, dia itu antara signal harga nak naik. Contoh macam ni, kadang-kadang saya share tu tengok juga kat sini masa kita live market sebab kadang-kadang yang watch list apa yang kita monitor tu, yang kita buat decision tu malam tu jangan percaya sangat. Bukan apa, sebab kadang-kadang kita depend pada macam saya selalu beritahu dulu lah. Kadang-kadang mungkin besok orang tak minat contohnya tak minat ikan ni, orang nak beli ikan lain, contoh gitu lah kan, kita konten lain. Tapi bila kita ada alert tu, dia akan bagi notification kita, oh ramai orang beli konten ni, why not you follow. Faham tu? Gitulah teori dia. Cik Zul, ya. Dekat mana Gantt chart tu? Gantt chart tu actually dia ada dalam website, tapi dalam slide yang saya akan share nanti saya dah bagi link dia. Saya buat link kat sini. Sorry macam ni link kat sini, klik je Gantt chart ni, dia pergi kat website tu. Okay. saya dah share link dia dah. Dah share. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jadi faham lah lebih kurang. Jadi sorry lah kalau saya cerita tu laju ataupun ada benda silap, saya minta maaf banyak. Saya macam saya beritahu tadi, apa saya cerita ni based saya punya observation lah. Saya pun baru pergi bertrade sekarang ni. Jadi yang penting macam saya beritahu tadi, jadi kita purpose group singgah saham tu supaya semua member dah tu boleh screen sendiri saham based pada TA. Pada FA tu boleh study lain lah. Tengok TA, lepas tu boleh buat decision, okey counter ni boleh beli tak, okey boleh beli. Lepas boleh beli, bila nak beli, bila aku nak cut loss, berapa aku nak queue, gitu lah. Maksudnya boleh benda basic tu okey lah, insyaAllah tak ada apa pun. Maksudnya nak tengok chart tu lebih kurang macam boleh ganti, boleh lama-lama boleh baca macam buku cerita lah, boleh tengok chart tu. Okey, satu lagi saya terlupa nak beritahu. Tadi saya ada share dalam grup saham OAC, saham One Stock Settle. OAC saya ada share, bukan share, ada orang ada cerita tentang market tu, bukan Smart MCD app Jerome tu. Sebenarnya actually kita boleh monitor sendiri dekat apa ni,
dekat live platform. Contoh dia, saya tunjuk contoh macam ni kita ambil counter masing. Kita klik je cara dia. Kita ambil trade detail. Okey, trade detail tu kita tengok macam ni. Okey, trade detail kita klik je. Ni atas ni ada banyak kan, overall ada all transaction, ada group by time. Main je ni. Okey, klik yang ni. Klik sini kita boleh tahu. Tahu macam mana? Sebab kita tengok belian jerung ni dia tak beli 10 lot, 20 lot macam kita beli. Dia akan beli 1000 lot ke atas. 1000 lot macam ni, tanda apa? Hijau. Dia nampak tak hijau ni? Tu consider jerung beli lah. Nampak tak? Maksudnya jerung stay duduk di kaunter pada hari itulah. Nampak tak? Faham tak? Tu salah satu cara dia. Okey, kata kita nak tengok. Oh. Cik. Yap. Ulang balik je. Ulang balik. Tak, maksudnya gini. Maksudnya tadi dekat ada satu grup tu saya explain, bukan explain lah, saya argue lah sebab selama ni pun contoh macam ni biasa orang guna untuk detect jerung ataupun ni lah smart money. Biasa ada orang subscribe homily yang tu berbayar lah kan, tapi dekat TradingView kebanyakan ramai yang guna MCDX. Tapi kalau kita go through MCDX dengan punya formula, dia base pada RSI. Ada persen dia lah. Saya tak ingat persen dia, tapi boleh tengok lah teori dia macam mana. Itu kalau kita nak guna ni. Tapi ada satu shortcut ataupun cara mudah kita nak tengok beli yang banyak atau apa. Dia panggil jerung lah. Biasa teori orang main saham ni, kalau nak bagus, kita follow jerung. Sebab jerung tu dia beli banyak. Okay, cara dia senang je. Katalah kita klik mana-mana counter. Atau kita tengok kat trade detail. Okey, trade detail katakan mula-mula keluar macam ni. Okey. Lepas tu kita main je. Dia ada overall chart atas ni. Okey, kita ambil yang overall tu. Overall kita tengok indikator ni. Indikator ni dia beritahu belian ni refer pada lot 300 hingga 99 ni. Okey, belian kuning adalah belian lot antara 100 hingga 300. Sorry, 299. Lepas tu warna purple ni belian untuk 300 hingga 99. Belian hijau adalah belian 1000 lot ke atas. Faham tak? Jadi kalau kita tengok pie chart ni, counter tu pada hari tu di belian banyak lah. Lot besar beli. Nampak tak? Kita boleh tengok ni. Nampak tak? Faham tak? Jadi kita nampak okey, kita overall kita boleh nampak. Kita tengok buy rate dia cantik, transaction pun tinggi. Okey, kita tengok dekat sini. Lepas tu kita nak tanya pukul berapa jerung beli? Kita tengok kat sini. Dekat belah kiri ni. Kat sini kita tengok belian jerung yang mana? Tak volume dia. 82,000. Tu belian. Berapa ribu dia tu harga dia beli tu. Volume dia beli 10,000. Kan nampak tak? Belian banyak-banyak. Tu consider jerung lah. Kita boleh follow lah. Okey, sekarang pukul 12.20. Contoh, sekejap saya tengok. Ni kita tengok belian jerung. Contohnya 18,000. 18,000 pukul 11. Pukul 11 berapa? Contoh gitu. Kita boleh tengok. Ni 10.50. Lepas tu kita gerak lagi. Dia 18,000. Jadi kita boleh tengok maksudnya volume banyak ni, ni pukul apa ni? Okey, yang ni. Lebih kurang berapa? Pukul 11. Nampak tak? Kita tengok spike bawah dia, volume banyak beli. Itu salah satu cara instant ataupun kita boleh tengok immediately dekat platform kita, free of charge je tengok jerung ni. Selain kita tengok selain kita tengok dekat chart ni. Dari chart ni, okey, kita tengok kita masing. Saya beritahu dekat mouse kat bawah tu. Gerakkan mouse. Ni siapa pembeli? Ada ni orang biasa je kot. Ada ni orang biasa tapi dia beli banyak Okey. Okey, faham Okey, ya. Boleh. Okey, ada apa nak tanya? Nanti saya share, insya-Allah saya share ni. Ini kita sedekah ilmu je, tak ada apa pun. Tak ada bayaran apa, kita charge kawan-kawan je. Saya pun sambil-sambil. Cik Zul. Ya. Cik Zul, kalau macam UOB, Ya. dia akan keluar chart Gini. Dia tak sama macam yang Cik Zul tunjuk tu.
Dia sama ke ajak. Saya buka saya punya UOB dia akan keluar cat Gini kan. Dia tulis cat Gini. dia sama ajak saya buka. UOB. UOB tu dia bukan U-Trade ke? Dia pergi ke U-Trade ni. Sekejap. Okey, ni UOB. UOB. Okey, contoh ni dia pergi kat cat Gini. Sebab tu saya kata cat Gini dia macam cat Gini, dia actually kalau kita tengok dia sama je dengan M+ punya M+ Wishlight tu, dia guna platform sama, cat Nexus. Nampak tak? Dia sama je kalau kat tengok setup dia sama je. Nampak tak? Dia cuma kelebihan dia tak ada kelebihan apa ni dia sama je. Alert pun sama, kita boleh pilih. Indikator pun sama, tak ada beza pun sebab dia guna base pada cat Nexus punya platform. Yang macam ni macam mana kita nak tengok trade detail dia tadi tu? Sini tak boleh tengok trade detail kak. Trade detail kak kena tengok dekat tadi lah, dekat sama ni platform ni. Ni UOB ni. Ni sama je trade detail. Highlight je mana-mana stock, pergi dekat ni trade detail. Dia kata trade detail ada tak? Trade detail. Ataupun Sebab yang dekat UOB saya ni dia tak keluar macam ni. Yang Papa dan Cik Zul buka ni. Saya nak kena tanya Remizer. Tanya Remizer kak. Dia keluar trade detail sama je. Kalau trade detail dia keluar sama. Dia cuma kelebihan UOB ni, ni ada beauty of UOB punya platform. Dia ada tag analyzer. Nampak? Tadi ada kan siapa member kita Jiden apa yang share daripada Syarif tu. Abang Syarif tu guna UOB. Dia okey, ni tag analyzer. Ni bagus lah dia punya advance daripada M+. Dia ada screener ni. Dia ada hamba pula internet. Dia screener ni dia ada top screener ni yang apa dia analisis lah. Kita boleh pilih setting kita sendiri, my strategies. Jadi di sini macam saya suka ni sebab saya guna M tu. Yang lain banyak kita nak pilih. Kita nak pilih masa mana? Masa harga tu jatuh ke, harga naik ke? Macam saya guna ni bullish M 7 dengan ni reversal ni je. Lepas tu kita ambil L lepas tu kita set harga katalah RM1.5. Kita pun screen lah. Tapi yang ni dia boleh guna selepas pukul 7.30 ataupun 8 malam sebab dia base pada EOD. EOD ni stand for end of day data. Maksudnya bila market close baru kita boleh guna. Dia tak boleh screen masa live market. Jadi yang tu kena check, kena set dekat my strategies tu lah. Dia kita tak boleh save tiap-tiap hari kita nak buka, kita kena pilih immediate masa kita nak guna tu lah. Okey, lepas tu dia bila kita pilih tu macam saya pilih ni, dua kriteria ni, okey dia pun keluar. Kita pun tengok je lah counter-counter contohnya DNO. Cik Zul pilih kriteria apa tadi? Ni atas ni kak. Ni. Bullish support cyber MA dengan bullish and trend reversal market signal crossover. Okey, contohnya kita buka DNO. Kita pun klik. Bila klik dia keluar macam ni. Mana? Lepas tu dia keluar chart dia keluar chart macam ni lebih kurang. Dia keluar contoh, dia keluar chart macam ni. Lepas tu kita tengok lah. Kita tengok, okey, kita tengok okey tak signal dia market macam ni, market stock RSI macam ni. Stock RSI dia macam downtrend. Kita boleh pilih lah nak beli tak nak beli. Itu lah cara dia. Maksudnya kalau macam saya
okey lagi sebab dia dia normally dia tengah push untuk 52 minggu week high dekat RM17, nampak tak? Gitulah cara dia. Satu kelebihan apa ni? UOB. UOB dia punya fee lebih kurang M+. Saya recommend juga kalau nak buka boleh buka juga UOB. Boleh lah. Macam DNO tadi, history kat belakang dia tu kan tahun sebelum tu tak ada yang lebih tinggi daripada sekarang. Jadi dia kemungkinan boleh naik lagi tak? Oh, saya kalau orang tanya kemungkinan tu payah nak jawab kat saya memang payah nak jawab Sebab pasal kita saya nak kalau orang tanya macam DNO tu kita tengok FA dia bagus kan. Tapi betul. lepas tu kita nak tengok history belakang dia tu tak ada pula belah kiri tu. Jadi kita macam tak tahu. Yang tu Kak boleh tengok dekat Trading View boleh. Trading View Kak boleh check sampai 10 tahun ke 5 tahun rasanya. 5 tahun saja check. Kalau buka saham, BOM boleh tak? Rasanya betul. Saham pun boleh. Dia akan anggarkan lah. Bukan dia akan anggar, dia akan bagi chart apa-apa dia orang kadang-kadang dia tak recommend pun nak beli tak beli dia. Daripada kita tu kita tengok kita boleh buat judgement sendiri. Okey dia bab saham ni kadang-kadang teori bab betul lah. Kalau betul dia repeat je maksudnya sebab tu dia adanya SMA 20, SMA 50. Dia bukan apa teori dia. Lepas 20 hari dia akan repeat benda yang 20 hari lepas. Contoh gitu teori dia. Sebab yang kalau kita tengok chart sekarang ni boleh berapa 5 tahun saja kan? Betul. Gitulah kalau contohnya kita tengok apa ni chat Gini ya. Chat Gini. Okey, kalau kita tengok chat Gini apa ni masih lah. Okey. Masih. Okey, kalau katalah kita tengok ni berapa tahun ni? Ni 1 year je kot dia ada. 1 year. 1 year. Bila 1 year kita boleh tengok maksudnya ni bab masih ni dia naik gila-gila ni sebab dia tu kan dia apa ni join glove ke apa saya tak tahu rasanya bukan macam tu lah. Lepas tu dia dah break tau, nampak tak? Dia kalau kat sini kita tengok sini adalah week 52 minggu week high dia, nampak dia break dekat dia break 0.295 big jump lebih kurang gitu kita tengok. Dia cara tengok TA ni tengok je buka time frame besar contohnya 1 tahun 2 tahun kita tengok je letak market letak stochastic kita tengok okey masa harga turun tengok kat market kat mana dia jadi kat mana RSI dia. Jadi dari situ kita boleh belajar bila dia sampai oversold dekat 20 dia akan rebound, dia akan naik balik. Jadi sebab tu kadang-kadang TA orang tengok cara tengok macam tu je, prediction. Tapi apa-apa pun tengok market besok ataupun bila dia open. Masa malam tu kita buat analisis, okey yang ni possibility esok nak naik. Itu tulis je. Jangan terus pukul 8 pagi, 8.30 pagi terus Q harga tu jangan. Tengok dulu pukul 9.30, 9.10 tengok dulu market. Jangan beli sebelum pukul 9.30. Tu cara dia kalau orang terima buy call beli ni jangan. Tanya dulu yang bagi buy call dia beli tak buy call tu. Okay. Jadi kalau waktu sesuai beli dalam pukul 10, 10.30 macam tu lah kalau pagi. Betul. Kalau petang pukul 3 lebih ke macam mana? Petang kalau bagusnya boleh monitor antara 2.30 pukul 3, 3.30 okey lah 2.30 start. Kebiasaan masa tu lah volume naik masuk lah. Okey sekejap saya share dekat tu lah. Share slide yang saya beritahu tadi. Kalau ada apa nak tanya boleh tanyalah. Okey, dapat. Saya dah share dekat channel dengan group. Sebab kadang-kadang counter tu naik, kita kadang-kadang ada duduk depan screener juga kan, tapi kita
tak perasan macam dia naik. Sebab kita masa dia naik tu kita boleh tengok dekat most active top volume lah maknanya. Kena tengok kat top volume lah ya. Dia macam ni, bab saya, style saya tak suka tengok top volume sebab top volume ke top active tu dia punya movement transaction tu laju. Maksudnya counter kat situ. Sebab tu saya punya suggestion lah. Malam screen awal-awal. betul. Malam buat screen, malam-malam buat screen sendiri, meet dia punya market cap, market capital, lepas tu floating share, issue share tu meet. Okey, buat screening. Nak cari yang mana? 52 week high ke, one month high ke, EMA berapa cross ke. Okey, kita dapat yang kita rasa cantik, kita letak satu folder sebagai kita punya list. Kita monitor yang tu je. Masuk dalam watch list lah. Maknanya Betul, nanti Cik Zul tengok yang dalam trading, masa-masa trading, live trading tu, Cik Zul tengok yang dah dalam watch list sajalah. Betul. At the same time, sambil-sambil tu kita boleh buka yang kita setting dekat net screen tu, dekat contohnya net screen tu kita start yang dia panggil apa? Allahu Akbar. Dia panggil tu monitor trade, monitor ke apa yang moving tu. Boleh tengok juga yang tu. Kalau nampak kita tengok satu counter contohnya masih tu banyak transaction berturut-turut, try buka masa awal pagi lah, contohnya pukul 9 pagi atau pukul 2:30 petang. Tengok macam tu. Kalau nak follow masa tu lah. Jangan tengok, boleh tengok tu atas time masing-masing lah, atas yang selesa. Kalau kita rasa yang tu bagus, proceed je, tak ada halnya. Bagi Cik Zul, kalau macam counter yang naik laju macam tu, kalau lebih berapa persen dia dah high risk? Macam ni kita nak kira percentage tu, macam contohnya dia dah naik 10%. Adakah dia dah high risk ataupun kalau dia baru naik 5%, masih boleh tengok lagi macam tu? Dia tengok macam ni Kak, kalau high risk tak high risk ni atas kesanggupan kita berani tak berani lah. Macam saya kalau dah naik 10% tu saya tak ambil dah counter tu, biar je lah. Tak ada rezeki tu, tunggu petang pula Kak. Tengok petang sebab tu apa-apa screen ni kita check nanti lepas 2.5 tu ataupun sebelum 2.5 tu kita screen balik, tapi make sure pilih 4 hours punya time frame. Kat screening tu kalau boleh tengok kan, kalau kat screening contohnya. Okey, kat screening tu. Contohnya masa yang itu, awal pagi saya dapat detect dia baru dalam 6% contohnya kan. Tapi kita macam, yelah kita newbie, jadi kita dah takut dah nak masuk masa tu. Jadi petang tu kita tak masuk lagi. Jadi full day tu walaupun kita tahu dia naik, tapi kita tak masuk. Gitu. Rasanya tak perlu lah. Dia rasanya bila kita dah ada setting apa-apa, contoh lah macam saya, macam saya share tadi kan 50 week high. Okey, cara dia, okey, mula-mula katakan dah lepas dah pukul 2.30, kita pun kita filter screen sekali lagi dengan setting yang sama, tapi make sure pilih macam ni, pilih 4 hours. Nampak tak? Bila 4 hours ni kita pun screen sekali lagi pada time frame 4 hours, maksudnya kita boleh tengok bila frame 4 jam tu, 4 jam pertama tu kita boleh tengok, okey 4 jam pertama. Jangan tengok merah ni merah ni sebelum tu 4 jam pertama tengok dia naik. Contohnya hijau. Lepas tu kita boleh tengok daripada TA ni. TA ni katakan kalau macam ni saya tengok market dia 4 hours pertama dia memang nak turun lah. Jadi tak berani lah beli lepas tu. Gitu cara dia. Maksudnya kita cuba amalkan, lepas pukul 12.30 kita screen pula sekali lagi. Tapi guna time frame 4 hours. Faham tak? Baru maksudnya kita tahu cerita dia 4 jam pertama. Lepas tu kita jangan screen untuk one day. One day tu untuk satu hari yang lambat lah apa tu. Kita boleh juga. Tak boleh guna yang 1 hours tu, tak boleh kena 4 hours lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi macam kalau kita nak cari 4 hours tu kira cepat sangat lah. 4 hours tu okey lah. Tak apa, tak ada hanya boleh try je, back test je. Okey, ada apa soalan? Okey. Ada banyak Cik Zul. Ada terima dah kan yang saya share dah slide tu kan? Ada. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Okey. Kalau ada apa. Dia Kak, saya saja Kak ke siapa-siapa
dia first untuk dapat fee tu ataupun kita punya rhythm tu, momentum tu, cuba trade modal kecil tu, jangan banyak-banyak. Maksudnya 200 ke 300 ke, tak kisah, at least dapat winning rate tu. Maksudnya kalau kita 200 300 kita main tu, at least bukan apa, kita tahu dekat mana aku sepatutnya entry, dekat mana aku cut loss. Bila dah dapat tu kat mana TA cara faham baca, baru tambah daripada 200 jadi 300, 300 jadi 400, macam tu lah. Kita dapat feeling dengan momentum, dengan strategi yang penting yang meet kita punya style, proceed je. Baru kita rasa akan create kita punya level of confidence. Jangan tu bila aku nak invest lah sebab aku ada duit, jangan. Sebab nanti duit rugi, tak ada orang nak tolong. Sebab masa awal-awal trade dulu, yelah kita pakai modal kita, lepas tu tak buat paper trade. Belajar memang trade, sebab RSB kata you boleh start trade. Jadi kita pun mulalah kan. Tapi lepas tu kita tak tahu kira kita punya baki duit tu berapa dekat yang RSB tu lah, account kita tu. Dia banyak selain kalau yang tak ada negatif tu, kalau positif tu kita punya loss rugi. Betul. Jadi kalau masa awal-awal hampir ni lah dalam 400, 500 awal-awal tu dia banyak. Sebab mungkin saya lompat-lompat counter kan. Jadi dia walaupun kita average down tapi dia punya rugi tu stay ada. Macam tu. Jadi cadangan saya siapa-siapa pun kalau tak nak guna live duit actual money pun, kita boleh paper trade simulation, sama ada nak register dekat investing.com ke, bursa marketplace ke, benda ke, boleh tengok kat situ. Dia free. Sekarang ni saya berhenti trade yang live tu dulu. Saya buat paper trade dulu sebabnya daripada modal awal tu dia dah mengecut. Separuh pula tu dah 50%. Betul. Sebab salah kira lah dekat account yang RHB tu kan, kita tak tahu. Tak ingat, saya lupa nak beritahu tadi kan, satu saya terlupa satu nak beritahu. Okey. Ni tadi yang kita boleh nak check apa ni saya cakap tadi, yang floating share kita nak tahu contohnya siapa yang ada dalam salah satu counter. Contohnya kita ambil buka je marketplace marketplace, lepas tu dekat bahagian search tu tulis je apa-apa counter kita nak. Yang masing. Okey. Lepas tu dia akan keluar ni pergi kita boleh tengok siapa yang beli lah maknanya. Bukan, dia bagi siapa yang insider, siapa yang bukan retailer lah. Okey, dia beritahu kat sini. Daripada sini kita tadi ingat tak, tadi saya beritahu yang berapa persen insider, berapa persen institusi fund tu. Daripada sini kita boleh tengok. Macam masing ni kita tahu very strong lah kan. Maksudnya sini ada belaka kumpulan KW, Wang Persaraan ada, Hong Leong ada, EPF pun ada. Nampak tak? Itu cara tengok. Boleh dapat tengok lah. Boleh tengok, betul. Kita type je nama counter tu dekat bursa marketplace Betul. Tapi macam tadi kan kita dah screen macam saya tunjuk tadi, yang mula-mula kita setting dulu nak guna FA ke, kita letak satu ni setting screener untuk FA contohlah kan. Lepas tu sekejap. Macam tadi kan, okey, ni saya buat screening untuk counter-counter ringan. Daripada situ kita boleh tahu berapa isu share yang di-issue, berapa yang floating. Kita boleh tengok daripada sini. Okey. Lepas tu kita lepas itu tengok, kalau kita nak tengok siapa yang insider atau investor besar-besar, kita boleh tengok dekat bursa marketplace ni lah. Macam Cik Zul masuk counter yang FA bagus saja ke, ataupun masuk juga counter yang FA tak bagus tapi first in first out macam itulah. Saya bukan jenis investor, saya trader jenis intraday je, sehari 2 hari macam tu saya cari counter yang TA dia bagus, boleh masuk peluang bagus, jangan PN17 je. Saya macam mana kita nak tahu list PN17 tu? Yang tu kat try Google dekat BSKL punya ada list. Okey. Okey lah semua.
Minta maaf apa-apa kalau ada kekurangan semua. Minta maaf banyak-banyak. Okey, okey. Okay. Thank you. Okey. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Zul. Semoga Tuhan yang Amin. balas. Amin. Alhamdulillah. Okay, salam. Bye.